Hai murid-murid, dalam video ini cikgu akan sambung perbincangan kita tentang pola ayat dasar siri kedua. Murid-murid, dalam video kali ini cikgu ingin berkongsi tip untuk mengenal pasti frasa nama, frasa kerja, frasa adjektif dan frasa sendi nama. Baiklah murid-murid, mari kita lihat tip mengenal pasti frasa nama. Yang pertama, semua imbuhan akhiran an membentuk frasa nama. Jika terdapat perkataan berakhiran an pada awal predikat, predikat itu ialah frasa nama. 有后词缀安的字是名词短语，那就是 FN. Sebagai contoh, dalam ayat ini, pertandingan itu anjuran Sekolah Menengah Kebangsaan Kota Kemuning. Dalam ayat ini, bahagian predikat terdapat perkataan anjuran. Anjuran ialah perkataan berimbuhan akhiran an, maka ini akan membentuk frasa nama. Jadi pola ayat ini ialah frasa nama campur frasa nama. 同学们，在这个造句里面，谓语的部分有 anjuran。anjuran 这个字，它有后词缀安，所以是名词。整个谓语就是名词短语。Tip yang kedua, predikat yang bermula dengan kata pemberi ialah wajib diikuti oleh frasa nama. 在谓语中 ialah 之后是名词短语，那就是 FN. Sebagai contoh, kita lihat ayat ini. Pemenang pertandingan itu ialah murid dari daerah Manjung. Dalam ayat ini terdapat kata pemberi ialah di bahagian predikat. Jadi predikat ini semestinya ialah frasa nama, ya, kerana ialah wajib diikuti oleh frasa nama. 同学们，在这个造句里面，你会看到 ialah 在我们的谓语中，所以我们的谓语里面有 ialah 肯定是要配名词短语的，所以我们的 pola ayat 就是 FN 加 FN， 也就是名词加名词。Seterusnya, tip yang ketiga, predikat yang terbentuk daripada kata bilangan dan penjodoh bilangan juga membentuk frasa nama. Hanya kata nama yang boleh menerima kata bilangan dan kata penjodoh bilangan. 第三贴士是有数量和量词的谓语会组成名词短语，那就是我们的 FN。只有名词能接收数词和量词。Sebagai contoh, kita perhatikan di sini ada dua ayat, ya. Kita perhatikan ayat pertama. Bilangan murid yang menyertai pertandingan itu 520 orang. Jadi dalam ayat ini terdapat pola ayat FN campur FN. Kenapa ya? Kita perhatikan bahagian predikat terdapat kata bilangan 520. Jadi ini bermaksud predikat ini ialah frasa nama kerana ada kata bilangan. Yang kedua, hadiah kakak saya yang paling mahal sebentuk cincin berlian. Jadi ayat kedua ini juga mempunyai pola ayat
FN campur FN kerana bahagian predikat terdapat penjodoh bilangan iaitu sebentuk. Dan di sini kata bilangan dan penjodoh bilangan semestinya akan disusuli oleh kata nama iaitu 520 orang dan sebentuk cincin berlian. 同学们，在这个造句里面，我们先看第一句。第一句里面，它的 predikat 那就是谓语，有这个数词，那就是520，接着就是 orang， 520个人。所以这个部分就是我们谓语的名词。第二个造句，我们的谓语是 sebentuk cincin berlian， 一枚钻戒。所以这个谓语也是 frasa nama 名词短语，因为它有量词。Tip mengenal pasti frasa nama yang keempat ya. Murid-murid sila perhatikan predikat yang terbentuk daripada kata tanya juga berbentuk frasa nama. Kata tanya terletak di bawah payung golongan kata nama. Dan di sini satu perkara lagi yang harus murid-murid ingat, ayat tanya bersusunan biasa berakhir dengan kata tanya tanpa partikel ka. 同学们，在这边这个第四个贴示是有疑问词的谓语，也是名词短语。我们看看这边 nama lelaki itu siapa? Dalam ayat ini, siapa ialah predikat ya. Siapa ialah predikat dan siapa terletak di bawah kata nama. Jadi pola ini ialah frasa nama campur frasa nama. 同学们，在这个造句里面 siapa 那就是我们的疑问词，也是属于谓语中的名词短语。为什么？因为疑问词也是名词的一个类型，所以我们的 pola ayat 还是名词加名词。Baiklah murid-murid, seterusnya mari kita lihat tip mengenal pasti frasa kerja. Yang pertama, kata bantu aspek hadir di hadapan kata kerja untuk membentuk frasa kerja. Kata bantu aspek menimbulkan suasana perbezaan masa, iaitu sama ada masa lampau, masa kini atau masa hadapan. 同学们，接下来是确认动词短语的贴示。第一项，你们要记得的是，我们的动词短语是由时态助词加一个动词来形成的。什么是时态助词呢？它是用来表示时间状态，即过去时、现在时或未来时的词。Baiklah murid-murid, berikut ialah contoh kata bantu aspek. Kita boleh bahagikan kata bantu aspek kepada 3 jenis. Yang pertama, perkataan seperti sudah, telah, pernah, baru yang menunjukkan perbuatan yang sudah dilakukan. Yang kedua, sedang, masih, mula untuk perbuatan yang sedang dilakukan. Dan yang ketiga, belum, akan untuk perbuatan yang belum dilakukan. 同学们，kata bantu aspek 有分3种。第一种就是给过去的动作，第二种是现在做的动作，和第三种是未来要做的动作。所以这个就是我们的 kata bantu aspek ya. Sudah, telah, pernah, baru, sedang, masih, mula
belum, akan. Seterusnya, mari kita lihat contoh. Amin sudah menyapu lantai. Ayat ini mempunyai pola ayat FN campur FK. Mengapa FK? Murid-murid perhatikannya, bahagian predikat dimulakan dengan satu kata bantu aspek iaitu sudah dan diikuti oleh perkataan ataupun kata kerja menyapu. Jadi, frasa ini ialah frasa kerja. 同学们，你们看看这一句，阿明sudah menyapu lantai。这一句的谓语是动词短语，为什么？因为它是由一个 kata bantu aspek 再加一个动词，所以这个就是我们要找的 frasa kerja。Murid-murid, seterusnya, mari kita lihat tip mengenal pasti frasa kerja yang kedua. Kata bantu ragam hadir di hadapan kata kerja untuk membentuk frasa kerja. Apa itu kata bantu ragam? Kata bantu ragam menerangkan ragam atau suasana perasaan sesuatu perbuatan itu dilakukan. Kita lihat contoh ya untuk kata bantu ragam. Di sini ada cikgu senaraikan perkataan seperti mungkin, hendak, mahu, harus, mesti, patut, enggan, boleh, dapat。同学们，这个第二个贴示来肯定我们的动词短语，就是我们有一个叫做心态助词。这个心态助词我们再加一个动词，就变成我们的动词短语。所以当你看到心态动词、心态助词，你就知道这个心态助词的后面一定是动词，所以这个整个就是我们的动词短语。什么叫做心态助词呢？心态助词是用来表示进行某种动作行为时的心理状态，所以这边有青色的字，同学们要注意，这些就是可以配动词来形成我们要的 frasa kerja。 Mari kita lihat contoh ayat. Jiran saya hendak mengembara ke Afrika. Ayat ini mempunyai pola FN campur FK. Kita perhatikan bahagian predikat, terdapat perkataan hendak iaitu kata bantu ragam dan diikuti oleh kata kerja mengembara. Jadi ini ialah frasa kerja。在这个造句里面，我们会看到谓语是由 hendak mengembara ke Afrika 来组成的，所以在这个谓语中，同学们会看到的是 hendak。hendak 就是我们刚才所谈到的心态助词，所以这个 hendak 一定是接下来就是动词，所以整个谓语就是我们的frasa kerja 动词短语。Baiklah murid-murid, mari kita teruskan perbincangan dengan melihat tip mengenal pasti frasa adjektif. Frasa adjektif boleh terdiri daripada hanya satu kata adjektif dan boleh juga terdiri daripada kata adjektif yang disertai oleh unsur penguat atau kata penguat. Jadi di sini, kata penguat ialah perkataan yang digunakan untuk menguatkan maksud kata adjektif. Jadi dalam bahasa Melayu, terdapat 3 jenis kata penguat, iaitu kata penguat hadapan, kata penguat belakang, dan kata penguat bebas. 同学们，我们要怎么样确认形容词短语呢？同学们要记得哦，形容词短语是由形容词组成，或者我们有一个叫做程度词，再配上形容词，也是可以形成形容词短语。什么叫做程度词呢？
程度词是用来加强形容词的意思。所以在马来文我们有3种程度词，那就是前程度词、后程度词和第3种自由程度词。Mari kita lihat penguat hadapan. Penguat hadapan ialah perkataan yang terletak di hadapan kata adjektif. 前程度词就是用在形容词的前面。Kita ada contoh kata penguat hadapan seperti terlalu, paling, agak, cukup, makin, kurang. Jadi kita lihat contoh ayat. Anak kecil itu terlalu nakal, masakan ibu paling sedap. Jadi di sini murid-murid perhatikan ya. Cikgu telah penggalkan ayat ini menjadi bahagian subjek dan predikat dan cikgu telah bulatkan ya. Cikgu telah bulatkan perkataan terlalu dan paling. Ini ialah kata penguat hadapan yang akan diikuti oleh kata adjektif iaitu nakal dan sedap. 同学们在这边你们看到前程度词吗？前程度词就是 terlalu 和 paling。这2个前程度词就是在我们形容词之前。我们的形容词是 nakal 和 sedap。Kita perhatikan pula kata penguat belakang ya. Penguat belakang ialah perkataan yang terletak di belakang kata adjektif. 我们第2种是后程度词，那就是用在形容词之后。Sebagai contoh, kita ada perkataan sekali, benar, nian, betul. Jadi di sini ya, murid-murid perhatikan 2 contoh ayat. Perangai budak itu baik sekali dan yang kedua, pemandangan di tasik itu indah nian. Jadi di sini cikgu telah penggalkan ayat menjadi pola ayat FN campur FA. Kenapa FA? Kita ada kata adjektif dan kata adjektif ini di belakang ya, di belakang kata adjektif ialah kata penguat belakang. Ya, sekali dan nian itu di belakang kata adjektif baik dan nian dan indah。同学们在2个造句里面你会看到形容词是 baik 和 indah。形容词之后就是我们的后程度词，那就是 sekali 和 nian。所以这个部分是谓语，所以这个谓语是我们的形容词短语。Jenis yang ketiga ialah penguat bebas ya. Penguat bebas ialah perkataan yang kedudukannya bebas, iaitu sama ada di hadapan atau di belakang kata adjektif。我们第3种是自由程度词，这个自由程度词可以用在形容词之前或之后，意思讲前面后面都可以放这些字。Contoh kata penguat bebas ialah sangat, amat, dan sungguh. Kita lihat contoh ayat. Pemandangan di pantai itu amat indah dan pemandangan di pantai itu indah amat. Jadi di sini cikgu telah penggalkan ayat menjadi pola ayat frasa nama campur frasa adjektif ya. Frasa adjektifnya ialah amat indah ataupun indah amat. Jadi murid-murid perhatikan kata penguat bebas amat ya, boleh di hadapan atau di belakang kata adjektif indah。同学们，你们看看这2个造句，它的谓语就是形容词短语，那就是 amat indah 或者 indah amat。所以你会看到我们的这个自由程度词 amat 可以在
形容词之前或之后。Tip yang terakhir ialah mengenal pasti frasa sendi nama. Frasa sendi nama ialah satu binaan ayat yang terdiri daripada satu kata sendi nama dan satu frasa nama yang menjadi pelengkap kepada kata sendi nama itu. Jadi di sini murid-murid perlu ingat ya, cuba kenali sebanyak mungkin kata sendi nama yang terdapat dalam bahasa Melayu seperti di, ke, dari, daripada, pada, kepada, untuk, bagi dan sebagainya。同学们，我们到最后一个贴士，那就是怎样确认介词短语。我们的这个介词短语是由两个成分来合起来的，那就是我们的介词再加一个名词短语，就变成介词短语。在这边同学们一定要认识很多介词，我们马来文里面的介词，比如说 di, ke, dari, daripada, pada, kepada, untuk, bagi 还有其他的。同学们可以在老师的其他影片来认识这些 kata sendi nama。Baiklah murid-murid, kita perhatikan contoh ayat. Buku saya di atas meja itu, dan juga pelancong itu dari Korea Selatan. Kedua-dua ayat ini mempunyai pola frasa nama campur frasa sendi. Murid-murid perhatikan bahagian predikat ayat di atas meja itu. Okey, kita perhatikan ada kata sendi nama di. Dan ayat kedua ada kata sendi nama dari. Jadi, apabila melihat predikat bermula dengan kata sendi nama, murid-murid harus tahulah ini ialah frasa sendi nama。同学们，我们这边的两个造句，你会看到它的谓语是 di atas meja itu 和 dari Korea Selatan。所以当你看到这两个字 di, dari， 你要记得这两个字就是我们的介词，所以整个谓语就是介词短语。Murid-murid, sampai di sini sahaja perkongsian cikgu dalam video siri kedua ini. Sebagai peringatan mesra, murid-murid jangan lupa ya, boleh menonton video cikgu untuk pola ayat dasar, iaitu siri yang pertama. Ya, kerana cikgu telah berkongsi tip menjawab soalan pola ayat dasar ya dalam video siri yang pertama. Dan jangan lupa juga nanti bolehlah terus menonton video siri ketiga cikgu ya. Dalam video siri ketiga, cikgu akan membincangkan 4 set soalan percubaan tahun ini. Baiklah, kita berjumpa lagi dalam video cikgu. Cikgu harap ya murid-murid terus berusaha ya, jangan malas. 同学们，你们要继续加油，不要懒惰哦。OK, kita jumpa lagi. Bye.